Antara paparan menarik hari ini. Nafi tandas Masjid Rusila berpuaka. Eskopas doakan tukar fitnah. DAP putuskan tindakan terhadap dua pemimpin terima dato'. Menang di Pelangai tapi undi majoriti Barisan Nasional merosot. Zahid dijadikan pusat graviti serangan pihak mahu hancurkan UMNO. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Keterjaminan Makanan dan Komoditi Terengganu, Dr. Azman Ibrahim menafikan dakwaan tandas Masjid Rusila terlalu kotor. Digelar sebagai tandas masjid yang berpuaka oleh seorang bekas ahli PAS, Azman bagaimanapun melabel pihak yang mengkritik sebagai tukang fitnah. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat itu menegaskan tandas masjid terletak di Marang itu tidak berkeadaan sedemikian sepanjang dia berulang-alik sejak tahun 1990-an sehingga kini. Sebaliknya, Azman dilihat menyindir sikap individu yang singgah masjid hanya kerana mahu ke tandas tanpa mengambil tahu tentang program majlis ilmu di masjid. Katanya ada orang pesan singgah masjid hanya kerana nak pergi tandas, hal sembahyang Jumaat, majlis ilmu dan macam-macam lagi program di masjid tak ada dalam kepala dia. Inilah dia mentaliti tandas, sebab itu mari dia nak fitnah orang dengan modal tandas. Sambungan itu, Azman juga ahli Dewan Undangan Negeri Jambi dilihat secara sinis mengaitkan dengan mati dalam mendoakan individu yang digelarnya tukar fitnah untuk solat berjemaah dan belajar agama di masjid. Katanya semoga Allah memberi hidayah kepada tukar fitnah dan terbuka hatinya untuk mari solat jemaah dan belajar agama. Mati hanya sekali tapi hidup dua kali. Kalau mati lepas tu tak hidup lagi, maka senang perkiraan kita. Walau bagaimanapun, rata-rata reaksi warganet yang membajiri ruang komentar kenyataannya menyela kembali sikap pemimpin PAS berkenaan terhadap isu kebersihan. Ada yang mengingatkan tentang kebersihan separuh daripada iman kerana tandas yang bersih sama ada di masjid mana sekalipun, bahkan di stesen bas membolehkan umat Islam menunaikan ibadat tanpa was-was. Terdapat juga netizen yang menggesa pemimpin PAS menerima secara terbuka teguran berkenaan tanpa menghukum pula orang lain kononnya tidak bersembahyang. Antara kencaman warganet, kalau tak pernah jadi dekat engkau, jangan klaim benda itu tak pernah jadi. Orang lain kadang-kadang datang masjid lagi kerap daripada kau. Kau fitnah orang yang masuk tandas itu tak belajar agama. Terdahulu tular pendedahan seorang bekas ahli PAS sejak di bangku sekolah dengan latar belakang keluarganya adalah pemimpin akar umbi malah calon don berkenaan keadaan tandas Masjid Rusila. Dia meluahkan bahawa hanya satu perkara yang membingungkannya ialah tandas masjid itu yang berpuaka. Beliau hairan bagaimana PAS gagal teruk dalam hal berkaitan kebersihan tandas meskipun perjuangan PAS dikatakan mengikut Al-Quran dan Sunnah selain kuliah, tazkirah, tarbiyah, zikir fikri dan berbagai lagi. Katanya sepanjang aktif dengan PAS, aku pernah juga bermalam di sekolah Tok Guru di Pulau Melaka dan beberapa sekolah agama lain di Kelantan. Tetaplah tandasnya puaka dan mengerikan. Ini antara perkara yang aku tidak boleh terima. Daripada dulu lagi benda ini dah bermain dalam fikiran aku. Mungkin bagi sebahagian walaun, kebersihan tandas ini hanyalah isu picisan berbanding isu-isu lain yang lebih penting dalam perjuangan untuk mengangkat martabat Islam kononnya. Malaysia kekal bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa berterusan mengambil tindakan berat sebelah terkait segala bentuk kekejaman dan penindasan kepada rakyat Palestin. Katanya rampasan tanah dan harta milik rakyat Palestin dibuat Zionis tanpa henti. Akibat ketidakadilan ini, ratusan nyawa tidak bersalah menjadi mangsa korban. Masyarakat antarabangsa berterusan mengambil tindakan berat sebelah terkait segala bentuk kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin. Rampasan tanah dan harta milik rakyat Palestin dibuat Zionis tanpa henti. Sementara itu, Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan masyarakat antarabangsa perlu memperakui kekejaman dan penindasan rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin menjadi punca utama konflik terbaru di Gaza. Katanya rakyat Palestin menjadi mangsa pendudukan haram yang berpanjangan, sekatan dan penderitaan selain kesucian Masjid Al-Aqsa dicemar serta politik perampasan yang dilakukan oleh Israel selaku kuasa penjajah. Katanya ketidakkonsistenan dalam bertindak terhadap rejim Israel menimbulkan persoalan tentang penguatkuasaan seragam berkaitan prinsip-prinsip antarabangsa. Ia juga menekankan tentang keperluan untuk menyatakan pendirian yang lebih konsisten dalam menangani sebuah rejim. Tidak sepatutnya ada layanan yang tidak sama rata dan kepura-puraan yang nyata dalam menangani mana-mana rejim yang mengamalkan terang-terangan melanggar hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Setakat ini, seramai 232 rakyat Palestin dilaporkan terkorban dan lebih 1,697 cedera susulan pengeboman Israel ke atas Gaza.
Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu menyeru seluruh masyarakat antarabangsa memberikan sokongan dan pertolongan kepada rakyat Palestin untuk mendapatkan hak kembali ke tanah air mereka. Beliau berkata dunia tidak boleh beralih fokus kepada isu lain termasuk dakwaan tindakan ganas pejuang Palestin tanpa melihat kepada faktor utama kekacauan yang tidak pernah diselesaikan. Katanya apa sahaja jalan dipilih oleh rakyat Palestin yang teraniaya ini berpunca daripada tanah air dan harta benda mereka dirampas secara haram oleh rejim Israel. Oleh itu kita perlu lebih tegas mendesak dan menghalang Israel meluaskan penempatan haram mereka dan kembalikan hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah air mereka. Muhammad berkata walaupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meluluskan resolusi 2334 pada 2016 yang mendakwa Israel melanggar undang-undang antarabangsa dengan membuka 253 penempatan haram di tanah milik rakyat Palestin, masih tiada sebarang tindakan dikenakan terhadap negara tersebut. Beliau berkata malah Israel masih meneruskan tindakan ganas dengan merampas tanah rakyat Palestin seperti meroboh rumah dan mengenakan tindakan ganas membunuh serta mencederakan penduduk yang cuba mempertahankan harta benda mereka. Menurut Muhammad, tindakan itu turut diakui Majlis Hak Asasi Manusia PBB yang mendakwa sekurang-kurangnya 700,000 penempatan haram dibina Israel di tebing barat dan Jerusalem Timur. Katanya bukan sekadar tidak mematuhi undang-undang antarabangsa, tetapi kerajaan Israel juga mengumumkan langkah untuk membina sekali ganda lagi penempatan haram di wilayah yang dijajah mereka di Bukit Golan menjelang 2027. Hal ini kerana semenjak penubuhan negara Israel yang dilakukan secara haram dan ganas dengan merampas tanah air rakyat Palestin pada 1948, jutaan rakyat Palestin terpaksa melarikan diri ke negara jiran seperti Jordan, Syria, Lebanon dan Mesir selepas rumah dan tanah mereka dirampas. Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP akan memutuskan tindakan terhadap dua pemimpinnya kerana menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan daripada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johan Mahiruddin. Pemimpin berkenaan ialah pemimpin DAP Sabah, Chan Pong Hin dan Setiausaha DAP Sabah, Pong Jizi. Chan dan Pong adalah antara 88 individu yang dikurniakan darjah kebesaran Panglima Gemilang Darjah Kinabalu yang membawa gelaran Datuk dalam istiadat pertabalan di Istana Seri Kinabalu. Setiausaha Agung Parti itu, Anthony Loke, berkata dia telah menasihatkan kedua-dua mereka supaya mematuhi dasar DAP yang menetapkan bahawa hanya ahli parti yang telah bersara dibenarkan menerima darjah kebesaran daripada Ketua Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan ketika Chan memaklumkan CEC 2 hari lalu mengenai anugerah berkenaan. Katanya tanpa mengemukakan sebarang permohonan, Chan berkata kedua-dua nama itu telah diwartakan dalam senarai anugerah. Mereka telah melanggar dasar parti dengan menerima anugerah itu. Oleh itu, perkara ini akan dirujuk dan dibincangkan pada mesyuarat SCAC akan datang. Terdahulu, Chan yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dipetik sebagai berkata bahawa dia suka menolak anugerah itu kerana dia adalah orang Sabah dan anugerah itu diberi oleh Yang di-Pertuan Negeri dan Kerajaan Sabah. Ahli Parlimen Kota Kinabalu itu juga berkata dia dan Pong telah mempertimbangkan untuk menolak darjah kebesaran berkenaan tetapi nama mereka telah diwartakan. Katanya apabila nama kami diwartakan, kami rasa kami perlu menghormati keputusan dan tawaran daripada Kerajaan Sabah dan Tun Johar. Katanya dia juga sedang mengenai dasar DAP dan bersedia menghadapi keputusan parti berhubung perkara itu. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mudia Yassin berkata, meskipun PN tewas pada pilihan raya kecil Dun Pelangai, namun gabungan itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding pilihan raya umum ke-15. Pun begitu, Mudia berkata pihaknya tetap menghormati pilihan yang dibuat oleh pengundi-pengundi di Dun berkenaan. Katanya walaupun PN tidak memenangi kerusi tersebut, PN menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding PRU15 yang mencatatkan peningkatan sebanyak 1,115 undi. Majoriti yang diperolehi oleh BN pula merosot daripada 4,048 pada PRU15 kepada 2,949 dalam PRK ini. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mendakwa keputusan PRK Dun Pelangai juga menunjukkan BN gagal menambah sokongan walaupun bergabung dengan PH. Ini katanya walaupun seluruh jentera serta sumber kerajaan dikeras secara terang-terangan untuk membantu kempen BN. Katanya saya percaya seperti mana trend dalam pilihan raya negeri dan siri PRK sebelum ini tidak berlaku pemindahan undi yang ketara antara PH dan BN. Sebaliknya yang berlaku ialah peralihan sokongan kepada PN terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu. Keputusan PRK Dun Pelangai menyaksikan calon BN Amiza Abu Adam berjaya mempertahankan kerusi itu dengan memperoleh 7,324 undi. Amiza menewaskan calon PN Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi dan calon bebas Hasni Helmi DM Zul Hasni yang hanya meraih 47 undi. Pada pilihan raya negeri yang berlangsung 12 Ogos lalu, PN memperoleh kemenangan besar di 3 negeri dan turut berjaya menebusi negeri-negeri yang dikuasai PH dan BN. BN pula mempamerkan prestasi buruk apabila hanya memenangi 19 kerusi di 6 negeri berkenaan. Presiden UMNO Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata,
seteru parti itu telah beralih kepada menyasarkannya sebagai pusat graviti strategi mereka. Kata Zahid, ia serupa ketika seteru UMNO menggunakan budak tingkat 4 semasa Abdul Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri dan kemudiannya isu YMDB semasa pentadbiran Najib Abdul Razak sebagai sasaran. Katanya jelas daripada beberapa pilihan raya kecil selepas itu, kami beroleh kejayaan walaupun pada PRM baru-baru ini kami tak dapat kejayaan kerana musuh politik guna isu 3R, agama, raja dan kaum. Mereka guna pelbagai muslihat dengan bantuan musibat parti untuk mencemarkan imej kami. Apatah lagi saya sendiri hadapi 87 dakwaan yang jelas mempunyai elemen pendakwaan politik terhadap saya. Mereka sengaja rosakkan imej saya kerana kaedah rosakkan organisasi, mencemar dan mengaibkan pemimpin utamanya adalah strategi mereka. Mereka lakukannya terhadap Center of Gravity. Ketika zaman Pak Lah, mereka guna budak tingkat 4 sebagai sasaran. Kemudian pusat graviti ditumpukan kepada Najib. Beliau dikotorkan dengan kes YMDB dan perkara lain. Ketika saya ambil alih kepimpinan UMNO, dalam penuh kepayahan, sudah tentu Center of Gravity dialihkan kepada saya. Tambahnya, seteru UMNO menggunakan isu agama dan orang Melayu kerana mahu mengambil alih peranan UMNO. Kata Zahid, pemimpin dipecat daripada UMNO menubuhkan parti kerana mahu menghancurkan UMNO. Zahid mengakui terdapat perpecahan dalam UMNO tetapi berkata ia bukan perkara baru dalam parti politik. Jelas Zahid dia tetap menghormati pihak yang berbeza pendapat dengannya meski tidak akan melayani mereka. Katanya dulu mereka buat surat terbuka tapi sekarang ini dunia berbeza dan kita tidak boleh sekat. Sekarang harus bertindak cepat untuk menjawab soalan dan isu semasa. Kalau tidak lakukan tindakan melepasi 3 hari maka persepsi ini sudah melekat di minda rakyat. Ini yang kami gagal satu ketika dulu. Mengimbas kembali masalah dalaman dan serangan luar UMNO sejak beberapa tahun lalu. Zahid berkata terdapat terlalu banyak pengkhianatan pada masa itu yang akhirnya membawa dia menerajui jawatan tertinggi parti. Katanya sehingga kini masih ada dalam kalangan UMNO yang marah kepada parti itu. Tetapi hanya kerana gagal memecahkan UMNO dan tidak menjadi calon pada PRU15. Katanya saya tidak ambil tindakan sebelum ini. Mereka itu pengkhianat kepada parti sendiri selepas pemilihan 4 tahun lalu dan kini mereka dalam parti lain gunaan hasil luar memecahkan parti. Saya terima hakikat kami gagal dan hanya mempunyai 26 ahli parlimen. Tapi kami harus lihat mereka, bekas pemimpin UMNO serta parti lain juga gagal. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.